برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okey, terima kasih Anis. Abis Syed, sini Syed. Okey, Anis, apa ni? Nampak skrin ni Ustaz share? Nampak Ustaz? Okey. Hari ni kita mula dengan apa? Kita mula berdawai baliklah. Dari segi tajuk berdawai kali. Bidang Al-Quran ni. Bidang Al-Quran. Kita mula daripada tajuk yang pertama lah. Okey, kita mula straight nanti setiap minggu kita akan ambil satu-satu lah. Ni sebab sebagai kalau kita dah belajar hari tu sebagai ulang kaji lah, nak tengok ingat balik ke tak kan. Tajuk ni yang pertama ni tajuk pelajaran 1, Allah Subhanahu Wa Taala pengurnia hidayah. Tajuk dia Allah Taala pengurnia hidayah. Yang ni kita akan belajar pada pagi ni. Kita akan lebih pada baca Al-Quran, terjemahan dia. Lepas tu kita akan tengok intisari ayat. Okey. Lepas tu kita hafal lah. Kan, kalau tak sempat dalam kelas lagi, nanti Anis ataupun Syafiqah boleh hafal kat rumah nantilah. Boleh hafal ni doa ni, mungkin dah hafal dah pun, nanti kita boleh baca kat Ustaz. Okey, pendek je kan, berkaitan dengan ayat hafazan ni. Dia lebih pada tekankan nak baca ayat Quran dan juga kamu hafal lah, sebab ni doa yang paling asas dah ni. Okey, okey, Anis dulu lah mula baca. Anis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Nis? Ustaz? Dah Ustaz suruh betulkan tu. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Wahhab. Dia ada syaddah tu. Dekat ha tu ada syaddah kan? Okey. Okey, Ustaz ulang pula lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, daripada surah Ali Imran ayat 8. Yang ni kita hafal, kita boleh baca dalam doa kita lah. Kita boleh baca dalam doa lepas sembahyang ke, doa bila-bila lah kita boleh baca ayat ni. Okey, Syafiqah ada dah? Syafiqah? Oh, Syafiqah keluar dah. Rasa line dia, masalah line. Kita dua je lah Anis. Anis sambungnya Anis. Baca maksud dia Ustaz. Ya, potongan ni. Saya Ustaz hurai lah, kau baca je. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, sesudah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Okey. Apa Ani hafal dah doa ni? Biasa hafal tak? Belum. Belum kan? Tak apalah, ini boleh hafal lah. Okey, yang pertama kita tengok di sini lah. Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. La tu janganlah. Tuzigh tu jangan memesongkan. Qulubana, hati kami. Okey, jadi wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. Itu makna yang pertama lah. Ba'da idh hadaitana,
sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Maksudnya jangan engkau pesongkan, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Maksudnya kita minta Allah Ta'ala jangan pesongkan hati kita lah selepas kita dah Islam, kita dah beriman, kita dapat hidayah. Itu maksud dia. Okay. Wahab lana. Ni doa yang kedua lah. Ni doa yang pertama tadi. Jangan pesongkan hati kami selepas bagi hidayah. Tu doa yang pertama. Doa yang kedua pada wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Maksudnya kita minta apa? Kita minta rahmat. Sebablah hidup kita ni memang dipenuhi oleh rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Taala yang bagi rahmat dekat kita. Okay. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Okay, maksudnya apa? Ini kita puji Allah Ta'ala lah bila doa. Bila doa kita akan puji pada penghujung dia. Iaitu pada sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Okay. Jadi kena baca apa? Bacaan ni kena ulang-ulang lah, nak ingatnya kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey. Okey, boleh setakat tu Anis? Boleh. Okey, sambung intisari ayat Anis. Intisari ayat. Umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Antara doa tersebut ialah ayat 8 surah Al-Imran. Nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Nombor 3, Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hambanya agar mereka terus kekal berada di dalam keimanan. Nombor 4, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Nombor 5, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Okey, terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki bacaan doa, memperbanyak doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ma muqallibal qulubi sabbit. Ya. Bunyi macam ma je. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala zinik. Ala dinik. Ala dinik. Maksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Okey. Habislah, yang tu je lah, sikit je. Kan? Okey, Ustaz urai sikit lah. Okey, intisari ayat ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Kan, sebab manusia ni dia boleh berubah. Ada orang daripada baik dia jadi jahat. Kan, kita tak mahu macam tu. Kita nak jadi baik, makin baik. Ataupun orang yang tak baik jadi baik. Kan? Maksudnya dia berubah lagi ke arah kebaikan lah. Maksudnya berubah lagi, jadi lagi baik. Kan, seperti mana doa yang kita belajar tadi lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Kan? Sebab hati kita ni dia boleh bolak-balik. Dia kita macam perasaan dengan manusia juga.
Kan boleh sayang, dia boleh benci, kadang-kadang dia sayang balik, mesti benci balik. Sama juga perasaan kita pun, jantung hati kita juga boleh apa? Dia boleh berbolak-balik. Sebab tu Allah Taala ajak kita supaya berdoa. Yang ketiga, Allah suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Okay, Allah Taala suka nak bagi hidayah, bagi rahmat kepada kita, kan, supaya apa? Supaya kita kekal dalam keimanan. Okay. Yang keempat, Allah memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Okay. Dan hidayah ni milik Allah yang mutlak lah. Yang kelima, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Kan tak ada. Tu yang ada orang dulu masa zaman kecil, zaman sekolah mungkin selalu tak solat, tak tinggal, tapi dia boleh berubah jadi yang tak baik pun dah. Ada orang mungkin dulu dia bertudung, tutup aurat elok, lepas tu dia buka aurat dia. Jadi jaminan hidayah ni tak ada jaminan. Tapi kita kena usahalah. Usaha untuk berdoa, kena usaha tambahkan ilmu, kan? Usaha untuk supaya kita sentiasa tetap dalam keimanan. Kan? Sebab ada juga orang Islam ni yang dia murtad, kan? Dia keluar daripada agama Islam. Kan? Ada. Zaman Nabi pun ada. Kan? Zaman kita lagi lah. Jadi kita nak Kita nak sebagai orang Islam ni kita tetap dalam keimanan ataupun hati kita tidak berbolak-balik. Okay. Ni juga salah satu doa ni tak payah hafal lah. Kalau boleh hafal lagi baguslah, kan. Tapi hari ni fokus kita pada ayat Quran yang doa ni lah. Tapi kalau nak hafal yang hadis ni boleh juga, kan. Nabi juga memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan. Seperti apa? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ni salah satu doa Nabi. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ni jadi hari ni, pagi ni boleh hafal dua doa ni lah, kan. Satu yang tadilah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni satu lagi boleh hafal apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kan boleh hafal dua doa ni. Okay. Okay.